Selamat pagi, Bonjour. Selamat pagi, Bonjour. Selamat pagi. Okey, murid-murid, kita sambung latihan pada semalam. 我们接下去昨天还没有做完的练习啊。Buku aktiviti muka surat 56. 第56页啊。56. Okey, kita sudah siap maklumat pertama. Okey. Kai-Ming, tutup mic. Okey. Bangunan bersejarah di Malaysia. Okey, maklumat ini kita sudah lengkap jadi ayat dekat bawah. Menara ini ialah bangunan bersejarah di Malaysia. Okey, sekarang kita nak sambung maklumat kedua. Okey, siapa dapat lengkapkan jadi ayat? Dibina pada tahun 1885. Okey. Jadi cikgu nak tanya, apa benda dibina pada tahun 1885? Dibina 就是被建造啊。在1885年被建造出来. Okey, apa benda dibina? Jadi kita lengkapkan jadi ayat. Siapa nak cuba? Susah ke ni? Ha? Apa benda dibina? Bangunan. Ya, Razif. Bangunan bersejarah dibina pada tahun 1885. Sekali lagi. Azim. Bangunan bersejarah dibina pada tahun 1885. Ya, betul. Pandai. Afiq nak cuba. Okey, Afiq. Ia dibina pada tahun 1885. Tahun Okey. 18. Baik. Okey. Jawapan Razin. Kita lihat jawapan Razin ialah bangunan. Saya nak cuba juga. Okey, nanti ya. Siapa nak cuba? Siapa kata nak cuba? Hafiz. Khaira. Okey, Khaira cuba. Ia dibina pada tahun 1885. Sekali lagi, Khaira. Ia dibina pada tahun 1885. Okey, baik. Okey, ini kita dapat 3 jawapan. Jawapan kedua, jawapan ketiga. Okey, jawapan pertama ialah Razim punya jawapan. Bangunan bersejarah dibina pada tahun 1885. Okey, Afiq punya jawapan ialah dia. Dia dibina. Dia dibina pada tahun 1885. Okey, jawapan Khaira, ia dibina pada tahun 1885. Okey, ini jawapan ketiga-tiga orang murid. Okey, cikgu terima jawapan pertama. Cikgu terima jawapan ketiga.
Okey, jawapan kedua tak boleh. Kenapa? Sebab dia kita tuju kepada orang. Okey, dia kita guna pada orang. dia是指他，对吗？他是用在人的身上。OK， jadi nombor 2 dia tak boleh guna. Faham tak? OK, jadi jawapan 1 dan 3 cikgu terima. Bangunan bersejarah dibina pada tahun 1885 atau ia dibina pada tahun 1885 pun boleh. Okey, murid-murid boleh pilih jawapan pertama atau ketiga. Kemudian kita lihat. Okey, kita tulis dulu jawapan kedua. Okey, cikgu pilih nombor 1. Kemudian cikgu tambah perkataan ini. Cikgu nak tambah perkataan ini. Bangunan bersejarah ini dibina pada tahun 1885. Okey. Kita tulis jawapan seterusnya. Cikgu pilih ini ya, bangunan bersejarah ini. Okey. Bangunan, ingat ayat baharu dengan B huruf pertama huruf besar. Bangunan bersejarah ini dibina pada tahun 1885 nokta. Siapa belum siap ayat ini, sebut nama sendiri. Hai Ming. Lagi? Amanda. Amanda. Halo. Okey, tinggal Amanda.
Amanda, sudah ke belum? Dah. Okey, kita sambung. Maklumat ketiga. Berusia lebih daripada 100 tahun. Berusia lebih daripada 100 tahun. Maksudnya bangunan Menara Condong Teluk Itan, dia ada umur, dia ada usia. Usia maksudnya umur. Berusia maksudnya berumur。OK， 这里指的是年龄啊，它的年龄已经超过100年，这个建筑物的年龄超过100年。OK， siapa boleh lengkapkan ayat pada nombor 3 punya maklumat? Ya, Kisha? Bangunan ini berusia lebih daripada 100 tahun. Boleh, okey. Bangunan ini berusia lebih daripada 100 tahun. Baik. Ini jawapan. Okey. Bangunan ini berusia lebih daripada 100 tahun. Okey, ada jawapan lain tak? Okey, betul jawapan ini. Bangunan ini berusia lebih daripada 100 tahun. Okey, tapi cikgu ingin gabungkan maklumat 2 dan maklumat 3. Faham tak gabung? Maksudnya 2 ini maklumat jadi satu ayat. Kenapa cikgu nak gabungkan? Sebab kita lihat bangunan ini dibina pada tahun 1885. Kalau sudah sebut tahun binaan, maksudnya kita boleh kira. Betul tak? Semalam kita sudah kira, betul tak? Sekarang ialah tahun 2021. Kita tolak tahun binaan. Bila sebut sahaja tahun binaan, kita boleh kira dia usia berapa. Jadi, 2 maklumat ini berkaitan. Kita boleh gabung jadi satu ayat。OK， 因为当你说它建造年份是1885年，那么我们就拿2021年，今年把它扣掉它建造的年份，我们就可以算出来它有几岁，它的年龄几岁。所以这两个资料是有相关的，有联系的，我们把它合成一个句子。OK, bila kita nak gabungkan ayat ini, kita mesti guna kata hubung. Kena guna kata hubung apa? Cikgu pernah ajar kata hubung. Siapa boleh beri contoh kata hubung? Murid-murid lupa je ke? Saya makan Dan. ya, dan. Cikgu tak payah beri contoh lah. Okey, kita guna kata hubung dan. Gabungkan 2 ayat ini. Gabung 2 ayat ini dengan perkataan dan. Okey, siapa boleh gabungkan jadi satu ayat? Siapa nak cuba? Susah ke? Dia Ya? telah berusia lebih Tak. Afiq. Kita guna ayat kedua. Afiq, kita guna ayat kedua. Ni ayat kedua. Bangunan bersejarah ini dibina pada tahun 1885. Ini ayat kena sambung maklumat ketiga. Guna perkataan dan. Bangunan bersejarah ini dibina pada tahun 1885 dan. Puan Chua nak jawab. Okey, Razin. Bangunan bersejarah ini dibina pada tahun 1885 dan
berusia lebih daripada 100 tahun. Ya, betul. Ini jawapan Razin. Bangunan bersejarah ini dibina pada tahun 1885 dan berusia lebih daripada 100 tahun. Okey, siapa nak cuba lagi? Ada jawapan lain tak? Atau nak tambah apa-apa perkataan tak? Tiada. Okey. Cikgu tambah satu perkataan ya. Kita tambah sudah. Kita tambah sudah. Maksudnya bangunan bersejarah ini dibina pada tahun 1885 dan sudah berusia lebih daripada 100 tahun. Okey, boleh tak? Sekali lagi ya. Bangunan bersejarah ini dibina pada tahun 1885 dan sudah berusia lebih daripada 100 tahun. Ini kita gabungkan maklumat 2 dan 3 jadi satu ayat. 第2和第3的资料。Okey, Haifah baru masuk. Okey, kita gabung dua maklumat ini jadi satu ayat dengan guna dan. Okey, kita sambung. Tanda nokta tak nak dah. Kita buangkan tanda nokta. Letakkan dan. Dan sudah berusia lebih daripada 100 tahun. Okey, nokta. Okey, bagi murid yang sudah siap, cuba fikirkan ayat untuk maklumat keempat. Okey, kalau murid sudah siap, fikir maklumat untuk, fikir ayat yang lengkap untuk maklumat keempat. 如果你做好了，你想一下第4个资料要怎样把它写成一个句子。好了。Okey, siapa belum siap? Sebut nama sendiri. Razin. Okey. Amanda, Haifa. Okey, cepat.
Cikgu, saya boleh jawab. Iris nak jawab nanti ya. Kita tunggu Amanda, Haifa dan Razin. Razin dah siap. Okey, tinggal Amanda dan Haifa. Haifa, Amanda, sudah siap ke belum? Dah. Lagi Haifa? Okey, kita sambung. Okey, Iris nak jawab untuk lengkapkan ayat bagi maklumat 4. Okey, Iris, tolong jawab. Bangunan ini juga mempunyai 110. 110 buah anak tangga. Sini anak tangga maksudnya dia punya tangga macam ni lah. Okey, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Banyak. Dia ada 110 buah anak tangga. Okey, jawapan Iris ialah bangunan ini juga. Iris ada guna perkataan juga. Okey, bangunan ini juga mempunyai 110 buah anak tangga. Akhir dengan tanda nokta. Okey, jawapan ni betul. Baik, pandai. Okey, ada orang nak beri jawapan lain tak? Tak ada. Okey, jadi kita guna jawapan Iris. Bangunan ini juga mempunyai 110 buah anak tangga. Okey, kita masukkan jawapan. Bangunan ini juga mempunyai 110 buah anak tangga. Okey, nokta.
Okey, siapa belum siap latihan ini? Sebut nama sendiri. Razin, Angelo. Lagi? Javian. Okey, bagi murid yang sudah siap, kita buka muka surat 60. Okey, tuliskan hari dan tarikh. 60. Okey. Yang sudah siap, kita pergi muka surat 60, tuliskan hari dan tarikh. Dah siap. Okey, Razin sudah siap. Lagi 2 orang. Siapa dah siap? Siapa belum siap latihan ini, sebut nama sendiri. Javian. Lagi? Seorang saja. Dah siap. Okey. Jadi semua sudah siap ya? Okey, minta murid-murid kita baca. Okey, ini perenggan akhir sebagai kesimpulan. Okey, cikgu baca ini kesimpulan. Wimala berasa bangga kerana negaranya mempunyai tempat yang menarik. Maksudnya Wimala sudah melawat ke Menara Condong Teluk Intan. Jadi lepas melawat, inilah dia punya kesimpulan bahawa dia rasa bangga sebab Malaysia ada tempat-tempat yang menarik。OK， 这个是它的结尾啊。当这个维玛拉去参观了这个建筑物过后，他觉得很荣耀。为什么呢？因为我们的国家有很多很特别、很吸引人的地方。OK， murid-murid ingat biasa kalau tulis karangan sekurang-kurang ada 3 perenggan. Perenggan pertama, perenggan kedua dan perenggan ketiga. Okey. Perenggan pertama kita sebut permulaan. Maksudnya mula menyatakan cerita. Okey. Jadi perenggan ketiga ialah kesimpulan. Yang paling penting ialah perenggan kedua sebab perenggan kedua menyatakan isi kandungan yang berkaitan dengan tajuk. Okey. Biasa
karangan ada sekurang-kurangnya 3 perenggan. Boleh tak? Okey. Perenggan pertama, permulaan. Perenggan ketiga, kesimpulan. Perenggan kedua paling penting. Kita sebut isi kandungan yang cerita tentang tajuk. OK， 每个作文一定要有最少3段。第一段叫开头，就是开始故事发生什么东西。第3是结尾 ，OK， 可能是写感想。所以最重要的是第2段是内容，这个内容是关系跟你的题目。OK， sekarang murid-murid tahun 2. Okey, kita cuba lengkapkan perenggan Buku surat kedua. berapa? Buku surat berapa? Sama. Masih sama. Masih muka surat sama. Yang tadi kita buat punya latihan. Sama. Okey. Jadi, sekarang murid tahun 2, kita hanya buat perenggan kedua. Okey. Lain kali murid-murid sudah pergi mungkin tahun 3, tahun 4, murid-murid kena bina ayat buat karangan macam ini. Perenggan 1, 2, 3. Faham tak? Okey. Sekarang kita hanya menyiapkan perenggan kedua isi kandungan. Lain kali murid-murid kena tulis macam ni. Satu karangan yang lengkap. OK， 以后你可能需要3年级、4年级，你就要写完整的一篇作文。我们今天只是写第2段，对吗？以后你要写整篇。OK， sekarang Tak tahu buku surat berapa. Apa? Razin, cikgu sekarang cerita ini. Ini 56. Okey. Tentang karangan. Muka surat yang sama. Kan tadi kita tulis inilah karangan, betul tak? Cikgu jelas bentuk karangan dia punya format. Ada perenggan 1, 2, 3. Faham tak Razin? Faham. Okey, sekarang kita anjak ke muka surat baharu 60. Okey, 来，现在我们去到60页。Okey, minta murid-murid tuliskan hari dan tarikh. Hari ini Jumaat. Ingat J besar. J besar, J macam ni. Jangan tulis J macam ni. Macam ni salah lah. Selalu saya semak ada orang tulis J besar macam ni. Saya pun hairan lah kenapa ada J besar macam ni. Salah, ni salah. Yang bawah ini salah. 下面这个 J 写错啊，不要写这样子的 J 啊。Hari ini tarikh 8. Betul tak? 8 hari bulan Oktober. Okey, kita baca arahan pada latihan. Tandakan tik atau pangkah. Tandakan kat mana? Bawah. Okey. Bawah ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ayat-ayat ini merujuk kepada isi kandungan dari petikan. Okey, jadi ayat ini adakah betul atau salah? Kalau ayat ini menyatakan petikan. Okey, kalau ayat ini memang menyatakan fakta daripada petikan ini betul, kita tandakan tik. Tapi kalau salah, kita buat pangkah. Boleh tak? OK， 就是说我们读了这个短文，这些句子它是从短文里面找出来的。如果这个句子说的不是从这个短文里面得到的资料，它是错的，那么你就打叉。如果对，你就打勾。OK， sekarang kita baca petikan ini dahulu. Tajuknya Tugu Negara. Okey, Tugu Negara maksudnya ini.
Ini kita sebut Tugu Negara. Tugu Negara. Okey. Kita baca perenggan pertama. Inilah Tugu Negara. Tugu ini telah dibina pada tahun 1966. Tugu ini terletak di Kuala Lumpur. Okey, siapa nak baca perenggan pertama? Tak ada orang. Okey, saya pilihlah. Iris baca. No Iris? Ya, cikgu. Ya, baca perenggan pertama. Inilah Tugu Negara. Tugu ini Tugu. Tugu ini telah dibina pada tahun 1966. Tugu ini terletak di Kuala Lumpur. Okey, baik. Jadi perenggan pertama menyatakan, tengok inilah Tugu Negara. Dan Tugu ini dibina pada tahun 1966. Kita boleh kira berapa usia. Okey. Sekarang ya tahun 2021. Tolak 1966. Kita kira. Ini usia 65 tahun. Sebab dia dah sebut dibina pada 1966. Kita boleh kira usia. Usianya 65 tahun. Dan tugu ini terletak di Kuala Lumpur. Jadi maksudnya kalau murid-murid nak melawat Tugu Negara ini, perlulah pergi ke Kuala Lumpur. Okey, dalam bahasa Cina, 这就是独孤 negara. OK， 它在1966年建造的，所以它有65岁了啊。然后 OK， minta maaf ya。OK， 它在哪里？这一个东西，这个东西是在吉隆坡，有看到吗？ Kuala Lumpur。所以如果你要去参观，你就要去到吉隆坡。Okey, kita sambung perenggan kedua. Tugu ini setinggi 15 meter dan diperbuat daripada gansa. Okey, maksudnya dia punya ketinggian, ada berapa? Ada 15 meter. Nampak tak? Maksudnya dari atas kira sampai bawah. Okey, ketinggian ini ialah 15 meter. Okey. Dan tugu ini diperbuat daripada apa? Gangsa. Tahu gangsa tak? Gangsa ialah sejenis bahan logam. Okey. Dia punya warna macam ada orange sedikit lah. Okey. Warna gangsa macam ada orange kekuningan. OK， 所以这里讲的是这一个独孤，它的高度是15尺从上面算到下面有15尺。然后这个独孤呢是用什么建造而成的？它是用铜，钢萨就是铜铜是一种金属 ，OK， 它有点像橙色这样子的，橙黄色的铜，可以吗？它用铜建造而成的 ，OK， sambung Tugu ini dibina untuk mengingati anggota tentera yang telah terkorban dalam perjuangan.
Mereka berjuang demi negara. Maksudnya, kenapa tugu ini dibina? Untuk kecantikan ke? Bukan. Tugu ini bina untuk ingatkan. Ingatkan siapa? Ingatkan anggota tentera. Sebab dalam peperangan banyak anggota tentera mati. Tengok terkobang. Terkobang maksudnya meninggal dunia. Okey, meninggal dunia dalam perjuangan. Dalam peperangan banyak anggota tentera sudah meninggal dunia. Okey, mereka berjuang demi negara. Mereka menyerang musuh untuk Malaysia. Jadi kerajaan kita binalah tugu ini untuk mengingati jasa-jasa tentera. Okey, dalam bahasa Cina, ya. Tugu negara tu nak serang nak serang apa? Tak dengar, kuat sikit. Tunggu negara tu nak serang apa? Bukan nak perang. Dia nak ingati jasa, sumbangan jasa daripada anggota tentera. Lain kali kamu tengok, tengok ada banyak anggota tentera, tengok. Baling dekat atas lantai, kenapa? Mereka sudah mati. Kamu akan ingat balik, ini tentera dulu dia mati kerana dia menyerang musuh. Faham tak? Amanda? OK， dalam bahasa Cina， 这个独孤 OK 为什么会被建造出来？是为了纪念这些兵士。OK， 这些兵士呢，在以前打仗的时候，他牺牲了，他死掉了。为什么呢？因为他为了马来西亚 OK 而去战争，对付这些敌人，所以这个东西建造出来是为了纪念他们的贡献。Jadi kita boleh lihat yang ini patung-patungnya sebenarnya lah tentera. Patung ini tengok dia punya pakaian, wajah dia, dia ambil pistol, senapan. Jadi mereka ialah askar. Faham tak? Okey, sekarang kita jawab latihan di bawah. Okey. Nombor 1. Tugu negara dibina pada tahun 1966. Okey, maklumat ini kita cari. Sama ada perenggan pertama atau perenggan kedua. Tugu negara dibina pada tahun 1966. Okey. Maklumat ini betul atau salah? Siapa nak jawab? Betul. Ya, Razif. Betul. Maklumat ini kita dapat dari perenggan berapa? 1 atau 2? 1. 1. Ya, ini ada jawapan. Tugu ini telah dibina pada tahun 1966. Tengok, sama. Tahunnya sama. Jadi, betul. Betul. Jawapan Razim, betul. Ya. OK， 他写了独孤negara 在1966年建造的。OK， 一样他的资料一样，所以是对的，betul。OK， kita sambung. Maklumat kedua. Tugu negara terletak di Kuala Lumpur. Betul atau salah? Siapa nak jawab? Betul. Ya. Haifa. Okey, Haifa jawab. Betul. Betul. Okey. Maklumat ini kita dapat dari perenggan 1 atau 2? 1. Iris jawab 1. Betul lah. Tugu ini terletak di Kuala Lumpur. Nampak? Kuala Lumpur. Sama. Maklumat memang betul lah.
Kuala Lumpur. Betul Okey, jawapan Haifa betul. Kita sambung nombor 3. Tugu negara setinggi 25 meter. Okey, betul atau salah? Siapa nak jawab? Salah. Ya, Salah. 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 Yellow. Okey, Angelo. Salah. Angelo, jawapan kita dapat dari peringkat 1 atau 2? 2. 2. Ya. Peringkat kedua. Tugu ini setinggi 15 meter. Tengok sini 15 meter. Tapi sini tulis 25 meter. Tengok. Salah. Tak sama. Jadi salah. Boleh tak? Okey, kemudian kita sambung nombor 4 ya. Tugu negara diperbuat daripada gangsa. Maksudnya bahan gangsa digunakan untuk membuat tugu negara. Okey, siapa nak jawab? Jawab sekali. Ya? Betul. Betul. Okey, kita dapat maklumat ini daripada peringkat 1 atau 2? Ya? 2. Ya, kat sini ya. Tugu ini diperbuat daripada gangsa, bahan gangsa. Gunakan bahan gangsa untuk membuat tugu ini. Betul sama. Jadi kita tanda tick. Okey, kita sambung nombor 5. Tugu negara dibina untuk menghargai jasa guru. Okey, betul atau salah? Salah. Salah. Okey, kita boleh rujuk maklumat di peringkat 1 atau 2? 2. 2, ya. Okey. Tugu ini dibina untuk mengingati anggota tentera yang telah terkorban dalam perjuangan. Okey, jadi tugu ini dibina untuk mengingati siapa? Anggota tentera, bukan guru. Salah. Boleh tak? Okey. Jadi nombor 5 jawapannya lah pangkah. Salah. Okey, itu saja murid-murid punya kerja sekolah. Ada 2 muka surat latihan pada buku aktiviti. Okey, yang murid sudah siap boleh meninggalkan Google Meet. Terima kasih. Cikgu kejap. Yang bawah. Baik. Cikgu letak lagi. Letak ni paparan lagi. Bye. Bye. 老师，是的地上还没。你刚才在做什么？我教的时候你没有听课啊？ Cikgu jumpa lagi. Ya, jumpa lagi Yes, esok. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye. Bye cikgu. Bye. Bye-bye. Jumpa lagi esok. Ya, jumpa lagi esok. Okay. Terima kasih Puan Chua. Sama. Afiq, sudah ke belum Afiq? Dah, saya dah siap semua. Okey, baik. Selamat tinggal.